Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Tak maaf lah, hari ni terlambat pula, ada hal lah tadi. Biasa saya live lepas isyaan dekat pukul 9 macam tu kan. Pukul 9, pukul 10. Ini dah lambat sangat dah. InsyaAllah sebelum saya mulakan live ni, sebelum saya mulakan live ni, saya sama-samalah kita, macam biasalah, sama-samalah kita sedekah Al-Fatihah kepada kekasih kita Rasulullah SAW, keluarga Rasulullah SAW, para sahabat radiallahu ajmain, sedekah pada ibu bapa kita, diri kita sendiri, keluarga kita, adik-beradik kita dan seluruh umat Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini kisah sahabat, kisah-kisah para sahabat dalam kitab Fadail Amal. Bab 2, takut kepada Allah SWT. Rangkaian kasih yang menunjukkan sifat takutkan Allah SWT. Susah bagi kita merangkumi semua ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW dan kisah para Allah tentang sifat takutnya Allah SWT. Walau bagaimanapun, secara ringkasnya kita perlu memahami bahawa anak kunci untuk sampai kepada setiap kesempurnaan dalam agama ialah sifat takutkan Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, tunjang kebijaksanaan ialah sifat takutkan Allah SWT. Tunjang kebijaksanaan ialah sifat takut Allah SWT, takutkan Allah SWT. Hadrat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu selalu menangis sehingga matanya menjadi rosak. Pada suatu kali seseorang telah ternampak beliau sedang menangis, maka Hadrat Abdullah bertanya, "Adakah kamu heran dengan tangisanku?" Matahari pun menangis kerana takutkan Allah SWT. Pada ketika yang lain berlaku peristiwa serupa ini. Beliau telah berkata, bulan pun menangis kerana takutkan Allah SWT. Rasulullah SAW telah lalu berhampiran dengan seseorang sahabat yang muda. Beliau sedang membaca Al-Quran. Apabila sampai pada ayat wa izal syaqqatis sama'u fakanat kaldihad, yang bermaksud selain itu sungguh ngeri tatkala langit pecah belah lalu menjadi merah mawar berkilat seperti minyak. Surah Ar-Rahman ayat 37. Mana ni? Lalu romanya berdiri tegak. Beliau menangis teresak-esak sehingga sesak nafas sambil berkata, "Apakah yang akan terjadi padaku pada hari yang langit pun akan terbelah, hari kiamat? Binasalah diriku." Rasulullah SAW bersabar kepadanya.
Malaikat pun turut menangis kerana tangisanmu itu. Setelah bersolat tahajud, seorang sahabat Ansari radhiyallahu duduk dan menangis sambil berkata, Hanya kerana Allah Ta'ala aku merayu agar diselamatkan daripada neraka Jahannam. Rasulullah SAW bersabda, hari ini kamu telah menyebabkan para malaikat turut menangis. Pada suatu ketika seorang sahabat Hadrat Abdullah Rawaha radhiyallahu telah menangis. Melihatkan keadaannya, isinya pun turut menangis. Hadrat Abdullah bin Rawaha radhiyallahu berkata, apakah perkara yang telah menyebabkan kau menangis? Beliau selanjutnya berkata, aku menangis kerana memikirkan keadaan kita mesti melalui neraka Jahannam. Aku tidak tahu sama ada aku dapat melepasi laluan itu ataupun terjatuh ke dalam neraka. Ada Zurarah bin Awfa radhiyallahu sedang mengimami solat di satu masjid. Apabila bacaannya sampai pada ayat wa iza nukira finnakur wa iza lika yawma izin yawmun azim. Yang bermaksud apabila telah ditiup sangkakala, maka demikianlah itu ialah waktu sulit. Beliau terus rebah lalu meninggal dunia. Orang ramai telah mengangkat dan membawa beliau ke rumah. Sekali peristiwa Hadrat Khalid rahmatullahi sedang mendirikan solat apabila tiba pada ayat Kullu nafsin zaliqatul maut thumma ilaina turja'un. Yang bermaksud tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati, kemudian kamu semua akan dikembalikan kepada kami. Beliau mula mengulangi ayat itu berkali-kali selepas seketika kedengaran satu suara dari satu penjuru rumah. Barangkali kamu hendak mengulangi ayat itu. Oleh sebab kamu mengulangi ayat itu berkali-kali, maka 4 jin telah mati. Tuan-tuan, sebenarnya cerita panjang lagi. Kita berhenti setakat ni. Nanti kita akan sambung lagi. Saya baca taklim ni untuk waktu malam ni sebab saya tukar sebagai taklim masjid lah. Sebagai taklim masjid, yang mana masjid dan rumah kita kena kedudukan 5 amal masjid dan 5 amal rumah. Satu amalan dia adalah baca taklim. Tujuan baca taklim ni kita nak hidupkan suasana agama lah dalam rumah-rumah kita, ataupun di surau-surau kita, ataupun di masjid-masjid kita. Tujuan kita buat taklim ni lagi, apabila kita buat taklim ni di rumah, maka Allah SWT akan menghapuskan masjid-masjid lalai di kawasan rumah-rumah kita. Dan apabila kita buat majlis taklim ni, fadilat dia Allah akan suruh malaikat-malaikat ni berbondong-bondong sampai ke arasy Allah SWT, duduk dalam majlis kita. Majlis-majlis yang mana ada membacakan taklim. Dan fadilat lagi, Allah akan suruh malaikat-malaikat ni cari majlis-majlis ni, dalam majlis-majlis ni. Lepas tu Allah akan ampunkan dosa ahli majlis dan ibu bapa sekali. Allah akan ampunkan dosa kita. Banyak lagi fadilat dia, dan kita kena ada jaga adab-adab ni lah bila duduk dalam majlis ni lah.
pakai wangi-wangian, pakai miswak, pakai baju bersih kan, pakai jubah, pakai kurta kan. Itu sepatutnya lah. Saya pun dah malam ni pakai baju biasa kan. Itu tak sepatutnya lah jadi kan, sepatutnya. Lepas tu dalam wuduk kan, bagus-bagusnya dalam wuduk. Lepas ni sebelum tidur ni kita bacalah surah Al-Mulk kan. So, kita mengharapkan kita baca surah Al-Mulk ni apa, Allah SWT akan bantu kita nanti dalam alam barzah nanti. InsyaAllah tuan-tuan, doakan sama-sama lah kita doa pada Allah SWT supaya Allah SWT matikan kita dalam kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mati dalam kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita, diri kita, keluarga kita, adik-beradik kita dan seluruh umat Rasulullah SAW. Dan semua datang pada Allah. Yang buruk, yang baik semua datang pada Allah. Sakit tak sakit kan, sihat tak sihat, semua datang pada Allah. Dan kita akan kembali pada Allah. Allah tak tengok berapa banyak kita ada, berapa banyak isteri kita ada, berapa ramai isteri kita ada, berapa ramai anak kita ada, berapa rumah besar kita ada, berapa banyak kereta kita ada. Allah tak tengok semua tu. Yang Allah tengok, yang Allah nak tahu, yang Allah nak tengok amalan kita. Kita buat kat dunia ni macam-macam. 3 benda je bila kita meninggal nanti akan kira. Amal jariah, amal jariah, apa lagi, anak yang soleh, ilmu yang manfaat. Apa satu saya dah lupa. Benda 3 tu. Benda 3 tu amal jariah. Lepas tu jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan solehah. Kita tinggalkan jadi anak yang soleh dan solehah. Itulah seorang bapa harapkan kepada anak-anak dia, jadi anak yang soleh dan solehah. Dan apa lagi, kalau anak jadi doktor ke, anak jadi pemain badminton ke, yang penting jadi anak yang soleh ataupun solehah. Yang pada perempuan solehah, yang lelaki soleh kan. Itu je lah yang kita harapkan. Tak kisahlah dia kerja mana kan, kerja pangkat tinggi ke, tak ada pangkat ke kan, pungut sampah ke kan. Yang penting kerja tu halal dan dia sentiasa ingat pada Allah SWT. Masuk waktu je kan pergi solat. Masuk waktu je pergi solat. Jangan maling-malingkan solat. Dan sebaik-baiknya sebelum azan kita dah pergi kan. Sebelum azan ni kita dah pergi. Kita dah tunggu kat surau atau kat masjid azan berkumandang. Sebaik-baiknya itu macam tu, first class first class kan. Kalau yang kita ni selalu dah lambat kan, dah azan baru sampai tu, tu second class lah. Kalau yang dah mula semayang tu third class lah. Kan. Kita datang awal lah, datang awal lagi. Sebaik-baiknya datang awal lagi, first class punya. Dan kita doakanlah kawan-kawan yang lain kan, yang susah nak bangun subuh ke kan, bangun subuh ke nak susah nak semayang kan, kita doakanlah pada kawan-kawan kita yang lain, saudara-saudara kita yang lain, supaya senang bangun subuh kan. Termasuklah diri yang cakap ni kan, diri yang cakap ni pun susah nak bangun subuh juga. Subuh semayang secara berjemaah lah. InsyaAllah tuan-tuan rasanya sampai sini je live saya pada hari ni. Ada masa kita jumpa lagi. Assalamualaikum.